Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Saya Syahril Aiman bin Cahya, merupakan pelajar pendidikan sejarah daripada Universiti Malaysia Sabah. Okey, pada hari ini saya akan berkongsi berkaitan pembelajaran iaitu geografi tingkatan 2, bab pertama iaitu skala dan jarak. Okey, yang pertama saya akan mulakan dengan 1.1 iaitu jenis skala. Okey, seperti yang kita tahu, skala adalah nisbah jarak di dalam peta dengan jarak sebenar di permukaan bumi. Anda boleh membuat perbandingan jarak di dalam peta dengan jarak di permukaan bumi. Okey, saya akan beritahu kepada kamu, skala terdapat 3 jenis skala. Yang pertama merupakan skala penyata, yang kedua skala lurus dan pecahan wakilan. Okey, saya akan mulakan dengan yang pertama iaitu skala penyata. Skala penyata merupakan skala yang dinyatakan dengan menggunakan perkataan. Okey, sebagai contoh, 1 cm mewakili 1 km yang bermaksud 1 cm di atas peta akan mewakili 1 km di atas permukaan bumi. Seterusnya adalah skala lurus. Skala lurus merupakan sebuah skala yang dinyatakan dengan garisan lurus yang dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama jaraknya. Okey, kita boleh lihat setiap bahagian skala lurus akan mewakili jarak yang sebenar di atas permukaan bumi. Okey, sebagai contoh yang boleh lihat, terdapat skala lurus mudah dan skala lurus penuh seperti yang ditunjukkan di gambar rajah yang saya telah sediakan di slide tersebut. Okey, yang terakhir merupakan skala pecahan wakilan. Pecahan wakilan merupakan skala yang dinyatakan di dalam bentuk nisbah atau pecahan. Okey, angka di hadapan ialah 1 cm dan merupakan unit dalam peta. Manakala angka yang selepasnya iaitu 100,000 cm adalah unit di permukaan bumi. Okey, kamu semua boleh lihat di dalam slide yang saya telah sediakan, dinyatakan dalam bentuk pecahan atau nisbah, unitnya sama dalam sentimeter. Okey, kamu semua boleh lihat di situ pecahan wakilan. Okey, selanjutnya kita akan beralih kepada 1.2 iaitu jarak mutlak dan relatif. Okey, jarak merupakan ukuran yang jauh di antara satu lokasi ke lokasi yang lain. Manakala jarak mutlak pula jarak yang dinyatakan di dalam unit seperti meter atau kilometer. Jarak mutlak adalah tetap dan tidak berubah. Sebagai contoh, kita boleh lihat jarak dari bandar Ipoh ke Bidor adalah merupakan 66 km. Okey, yang seterusnya adalah jarak relatif. Jarak relatif merupakan jarak berdasarkan kos dan masa. Jarak relatif tidak tetap dan berubah-ubah berdasarkan kepada jenis pengangkutan. Sebagai contoh, tambang bas daripada Ipoh ke Bidor adalah RM6.60 sen. Maka masa perjalanan dari Ipoh ke Bidor dengan kereta adalah 1 jam 10 minit. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada 1.3 iaitu menentukan jarak sebenar menggunakan skala. Pada bahagian ini, kita akan mengukur jarak lurus dan mengukur jarak melengkung. Kita boleh lihat di mana untuk mengukur jarak lurus adalah diperlukan peralatan seperti jalur kertas, jangka tolok dan pembaris. Manakala untuk mengukur jarak melengkung pula memerlukan jalur kertas dan benang putih sahaja. Okay. Seterusnya kita beralih kepada aktiviti di mana cikgu akan mengajar kamu untuk mengukur jarak lurus menggunakan skala lurus. Pada video cikgu kali ini, saya hanya akan memberikan fokus untuk mengukur jarak lurus dengan menggunakan skala lurus sahaja. Okey, untuk mengukur jarak lurus ini, seperti yang telah dinyatakan tadi, kita memerlukan jalur kertas atau jangka tolok dan juga pembaris. Okey. 1.3.2 mengukur jarak lurus menggunakan skala lurus. Okey, berdasarkan soalan yang cikgu telah berikan, kita boleh tengok berapa soalannya, berapakah jarak sebenar di antara sekolah dengan pejabat pos menggunakan jangka tolok. Okey, perkara yang pertama untuk kita mengukur adalah kita mestilah menandakan X pada sekolah dan X pada pejabat pos. Setelah kita selesai menandakannya, kita beralih kepada langkah yang kedua, di mana kita meletakkan kedua-dua hujung jangka tolok pada kedua-dua tanda X tersebut dan seterusnya kita memindahkan jangka tolok ke atas skala lurus peta yang telah diberikan dan lihat ukurannya, di mana kita boleh lihat jarak di antara sekolah dengan pejabat pos ialah 6 cm. Skala peta ialah 1 cm mewakili 2 km. Jarak sebenar di antara sekolah dengan pejabat pos ialah 6 kali 2 km sama dengan 12 km. Jadi jarak sebenar di antara sekolah dengan pejabat pos adalah 12 km. Setelah kita selesai menandakannya,
kita beralih kepada langkah yang kedua, di mana kita meletakkan kedua-dua hujung jangka tolok pada kedua-dua tanda X tersebut, dan seterusnya kita memindahkan jangka tolok ke atas skala lurus peta yang telah diberikan dan lihat ukurannya, di mana kita boleh lihat jarak di antara sekolah dengan pejabat pos ialah 6 cm. Skala peta ialah 1 cm mewakili 2 km. Jarak sebenar di antara sekolah dengan pejabat pos ialah 6 kali 2 km sama dengan 12 km. Jadi jarak sebenar di antara sekolah dengan pejabat pos adalah 12 km. Kita akan beralih kepada cara untuk mempraktikkan untuk mengukur jarak lurus menggunakan skala lurus berdasarkan soalan yang telah saya sediakan. Okey, jadi seterusnya kita akan beralih kepada latihan pengukuhan yang telah disediakan oleh saya, iaitu geografi bab 1. Di mana kita akan menentukan jarak lurus menggunakan skala lurus. Okey, di sini peta yang telah disediakan oleh saya dan beberapa soalan, iaitu 3 soalan. Kita boleh lihat peta ini menunjukkan 1 cm mewakili 1 km di atas peta. 1 cm sama dengan 1 km. Okey, untuk soalan yang pertama, berapakah jarak lurus di antara Kampung Buloh dengan Kampung Nyoh? Okey, seperti yang telah saya ajarkan tadi, langkah yang pertama, kita mestilah membuat huruf X di Kampung Buloh. Kita cari dulu Kampung Buloh di sini, so kita buat X. Okey, setelah selesai kita buat X di Kampung Buloh, kita cari pula Kampung Nyoh. Okey, di sini terletak Kampung Nyoh, dan seperti yang tadi, kita ulang langkah tadi membuat X. Dan setelah itu, kita masuk ke langkah yang kedua, mengambil jangka tolok dan menandakan di kedua-dua huruf X yang kita telah tandakan tadi tersebut. Kita ukur dengan tepat. Okey, setelah berjaya kita ambil pengukuran. Kita ambil pembaris kita dan kita ukur seperti biasa. Okey, kita boleh lihat jarak lurus di antara Kampung Buloh dengan Kampung Nyoh adalah 4 km. Kerana 1 cm sama dengan 1 km di permukaan bumi. Jadi jarak lurus dia adalah 4 km. 4 km. Okey, seterusnya kita masuk ke soalan yang kedua adalah berapakah jarak sebenar di antara Pekanjati dengan Kampung Nyoh? Pekanjati dengan Kampung Nyoh. Okey, mula kita cari Pekanjati. Kita tandakan X di Pekanjati ini. Okey, setelah selesai kita tandakan X. Dan Kampung Nyoh kita telah tandakan tadi. Kita ulang je step yang seterusnya, iaitu step kedua. Ukur jarak tersebut menggunakan jangka tolok. Okey, setelah kita mendapatkan ukuran, kita ambil pembaris dan ukurkannya seperti yang kita lakukan tadi. Kita ukur dengan tepat untuk mendapatkan jumlah skalanya adalah 3 km. Jadi 3 cm. Jadi jawapannya adalah sama dengan km ini. Jawapannya adalah 3 cm yang kita peroleh sama dengan 3 km di permukaan bumi. Okey. Soalan yang terakhir. Berapakah jarak lurus di antara masjid dengan sekolah? Mula-mula kita cari masjid. Okey. Setelah kita menjumpa masjid, kita tandakan X di kawasan masjid ini. Okey. Kita selesai tandakan X. Kita cari pula sekolah. Sekolah di sini. Setelah berjaya, kita ni macam ni, buat X. Okey, kita masuk ke langkah yang kedua. Kita letakkan jangka tolok di kedua-dua X yang kita telah tandakan. Setelah itu berjaya, kita ukur pula ukurannya.
Jadi kita juga memperoleh 3 cm. Jadi 3 cm sama dengan 3 km di atas permukaan bumi. Okey. Jadi begitulah cara untuk kita mengukur jarak lurus menggunakan skala lurus. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey. Pada akhir sesi pembelajaran kita ini, saya harap kamu semua faham dan memahami apa yang saya telah ajarkan tadi. Saya harap kamu semua faham bagaimana cara untuk mengukur jarak lurus menggunakan skala lurus. Sekian sahaja daripada saya. Hingga kita bertemu lagi di sesi pembelajaran yang seterusnya.